Hello, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni saya akan demokan cara mendraft pola untuk baju Cheongsam. So, let's check out. Okey, baiklah. Hari ini saya akan tunjukkan cara bagaimana hendak mendraft pola baju Cheongsam Okey, saya dah bekalkan pada awak semua kita punya gambaran utama, kita punya pola Cheongsam kita. Dan saya dah bekalkan awak ukuran standard. So hari ini kita akan merujuk kepada ukuran standard yang di sini untuk buat membuat draft pola. Dan juga saya dah bekalkan dengan satu ukuran standard untuk ukuran lubang lengan yang mana biasanya untuk dewasa kita gunakan 21 cm. Okey, so untuk kita nak teruskan demo ni, saya perlukan nanti awak sediakan kertas maksudnya kertas A4. Awak tampal siap-siap. Dua A4 ni sambungkan siap-siap sebab apa tak cukup panjang untuk labuh kita punya Cheongsam tu. So awak selofan tapekan ke ataupun awak gam lah bahagian belakangnya. Okay, ni kertas untuk kita buat draft pola. Kemudian saya akan gunakan pembaris skala hari ni Okey, kalau tengok pembaris skala ni, dia ada ukuran sebelah sini, dia ada ukuran cm yang agak besar sikit. Lepas dalamnya ukuran inci. Okey, sini pun inci, dan di sini kalau perhatikan ada satu lagi ukuran cm yang lebih kecil. So saya akan gunakan ukuran yang kecil ni So awak akan menggunakan ukuran yang sama lah, menggunakan ukuran paling kecil ni. Dan dia ada poin-poin kan, nanti awak pandai-pandai lah bahagikan, maksudnya satu garis tu bersamaan dengan 0.2. Okey, so kita perlukan pembaris skala L dan juga yang melengkung. Dan kalau awak ada pembaris French curve pun boleh juga, kita nak buat lekuk pada leher dan juga garis lengan nanti. Okey, baiklah, saya akan mulakan demo untuk Cheongsam kita akan buat hari ini adalah kita akan buat pakaian Cheongsam Ini kita akan buat Cheongsam. Okey. So seperti kebiasaannya, sebelum kita nak mula pola, kita mesti buat garisan apa? Garisan melintang dan juga garisan yang menegak. Okey, untuk hari ni saya nak awak buat betul-betul di tepi sekali kertasnya, sebab apa, nanti kita dapat buat depan belakang dalam satu kertas A4 sahaja. Okey. So kita akan mulakan. Awak dah buat garisan, saya dah buat garisan menegak dan garisan melintang. Ukuran pertama kita akan ambil ukuran yang melintang dahululah yang mudah. Okey. So kita baca pada pola asas kita ni. Kita ambil bahu setengah bahu, iaitu berapa ukuran setengah bahu merujuk kepada ukuran standard saya dah beri pada awak tadi. Okey, ukuran setengah bahu adalah 18.5. So awak ukur di sini 18.5, awak tandakan. Lepas tu kita ada 1/6 leher untuk kita buat bahagian garis leher. 1/6 leher bersamaan dengan 6.7. So awak tandakan di sini. Okey, lepas tu seterusnya kita ambil garisan melintang yang kedua, iaitu ini adalah labuh leher juga, 1/6 leher. So di sini awak ukur 1/6, tadi dapat pun 6.7 di sini. Lepas tu kita ambil 1/4 dada labuh 1/4 dada di sini. Kalau ikut ukuran kini, sini dada dah bersamaan dengan 20. Daripada atas ambil jangan ambil pada ukuran 1/6 leher pula. Ambil ada beratas 20, awak tandakan. Okey, ni 20. Lepas tu kita turun lagi garisan sini adalah garisan pinggang Pinggang. Okey, tadi kita dah dapat garisan dada di sini. Kita lintangkan terus garisan ni supaya mudah kita lihat. Okey, ni garisan dada kita lintangkan. Okey, panjangkan garisannya. Okey, lepas tu pinggang adalah pinggang bersamaan dengan apa? Labuh tengah belakang. Labuh tengah belakang kalau ikut pada ukuran ni adalah 36 cm. Okey, so tadi sini dapat 20. 36 tambah lagi berapa? Tambah lagi 16 cm di sini. Awak tandakan 16 cm. Okey, dah dapat 16 cm tu awak gariskan melintang juga supaya mudah. Saya lintangkan terus. Okey.
Ni jadi 36. Ini adalah apa? Garis tengah belakang kita sebenarnya. Okey. Lepas tu kita nak pergi labur lagi daripada pinggang ke pinggul ke pinggul kita biasa ambil ukuran standard iaitu apa? 20 cm. 20 cm di sini. So saya akan garis melintang juga di sini untuk garisan pinggul kita. Okey, pastikan dia bersudut 90 darjah. Okey dah. Okey, saya pun dah melengkung sikit ni. Okey, terlari pula. Tak balance tangan. Okay, ni kita dapatkan garisan melintang di sini. Okey, ni untuk garisan pinggul kita. Ni dah tambah 20. Okey, kemudian labur baju kita, labur cheongsam sampai ke bawah adalah kita ambil 80 cm ya untuk hari ni. So tadi kita dah buat di sini 20 dah tambah 36. 36 tambah 20 kan jadi dah apa? Dah 56. So kita perlukan lagi berapa? 24 cm lagi untuk sampai ke labuh yang sebenarnya ya. Okey, saya ukurkan 24 ya. Ini dapat 20, pembaris tak cukup panjang. Okey, tambah lagi 4 cm di sini. Okey, so saya akan dapat di sini 80 lah labuh keseluruhan untuk saya punya pola hari ni ya. Okey, ni labuh dia 80 cm. Dapat Okey. So seterusnya kita buat apa? Dah kita buat garisan melintang semua. Kita lipat dulu. Okey, kita akan pergi pada ini kita boleh boleh apa ni? Kita boleh gariskan garisan kotak di sini untuk dapatkan garisan kat sini tadi kotak untuk leher ni. Kita senang nak buat garis leher nanti. Okey. So di sini kita boleh bentukkan dia bulat Ini untuk garis leher cheongsam. Cheongsam biasanya bukaan di depan tak besar Okey, so kita dapat garis leher kita. Okey, berikutnya buat apa? Kita akan buat bahu dahulu yang menegak pula, garisan menegak. Bahu biasanya kita turunkan sini berapa? 2.5 cm. Awak tandakan 2.5 awak di sini dan kita cantumkan garis bahu kita ke garis leher tadi Okey, ni kita punya bahu. Kemudian kita perlu buat bahagian bahagian apa ni? Keruk lengan kita. Yang mana kita tahu dahulu berapa dada kita di sini Okey, di sini kalau ikut bacaan sini 1/4 dada tambah 2 cm. Tadi kita dapat apa? 1/4 dada bersamaan dengan 20 tambah 2 jadi 22 cm. 22 cm saya di sini. Okey. Lepas tu kita dah dapatkan sini. Okey, lepas tu buat apa? Kita nak temukan kita punya garis ni, kita pakai apa? Ukuran dada yang standard. Saya sebut tadi ukuran dada yang standard tu biasanya berapa? Kita ambil 21 cm. Tapi pastikan garisan ni lurus dahulu. Okey, kita ukur di sini. Jangan sengit kalau awak rasa macam tak lurus. Ni tadi apa? 18.5 tadi. Okey, 18.5 saya di sini. Sekejap tak lurus pula, tersengit pula. Sebabnya tak nampak. Okey ni Okey, so kat sini kita ambil apa? Ukuran standard iaitu 21 ukuran standard untuk lengan, keruk apa dia, dada, lubang ikut berdasarkan kod dada kita So 21 sampai di sini Okey, jangan lupa kita mesti pakai ukuran yang sama sebelah sini je. Okey, 21 ni kita buat apa next? Kita bahagikan dia kepada 2. 21 bahagi 2 dapat apa? 10.5. So tandakan di mana 10.5 kita di sini. Kemudian kita akan masukkan apa? Kita akan masuk ke dalam 2 cm. Okey. Tandakan 2 cm di sini. Kemudian baru kita bentukkan kita punya keruk lengan tadi Okey, buat sini dulu. Sampai titik pertama dulu sini. Sini baru kita sambung ke sini. Okey, kita cari di mana yang cantik supaya kita dapat garis yang cantik Okey, so dah siap saya punya keruk lengan saya. Okey, betul macam ni Okey, lepas tu kita tak pula bahagian pinggang. Pinggang kita adalah 1/4 pinggang tambah 4 cm. Tadi kita kata pinggang kita adalah
berapa? 1/4 pinggang kita bersamaan dengan 16 1/4 bersamaan dengan 16. So kat sini kita ambil 16 tambah 4 jadi berapa? 20. Okey, kita tanda kat sini 20. Ini maksudnya kita takut lupa nanti kita tulis 16 tambah 4 jadi 20. Okey. Di sini kita punya dada setengah dada campur 2 maksudnya tadi 20 tambah 2 jadi 22. Okey, 1/4 pinggang kita adalah betul saya double check 16 16 tambah dengan 4 jadi 20. Okey, dan pinggul kita pula adalah berapa? 1/4 pinggul kita bersamaan dengan 20. 20 tambah 2. 20 tambah 2 jadi 22 balik. Okey, kita dapat macam ni. So kita buat apa sekarang? Kita nak bentukkan kat sini, terbalik. Macam ni sampai sini, sampai pinggang. So kemudian kita akan terbalikkan pembaris kita supaya dia cembung di bahagian sini pula. Buat bontot kita kan kembung macam tu ni pinggang, kembung macam tu. So ini tadi kita dapat 22 kan. Okey, bawah kita ni pun kita akan luruskan sampai ke bawah. Sepatutnya dia sama macam ukuran pinggul kita, iaitu apa? 22 juga. Jadi saya tandakan 22 di sini. Tapi untuk congsam biasanya bahagian bawah ni dia runcing Di bahagian kecil bahagian bawah kita masukkan dia 2 ataupun 4 cm. Di sini kita ambil 4 cm. Kalau kita buat baju congsam yang belah di bawah, kita boleh buat 4 cm lah Kalau kita buat congsam yang tak ada belah di bawah, kena buat 2 cm So dapatlah congsam ni yang runcing macam ni. Ala-ala ikut body shape lah ni Okey. Apa yang belum siap lagi? Kita belum siap lagi bahagian apa tadi? Bawah dah siap. Kita belum siap lisu kita. Nampak tak kita ada lisu di sini? Kita ambil ukuran yang sama ni 6.7 tadi. Okey, saya buat di sini supaya dia pastikan dia lurus. Saya tanda sikit. Okey. Lepas tu saya buat garisan panjang je daripada atas senang. Okey, daripada sini sampai ke mana? Labuh kita punya lisu. Okey, so ni panjang sini sampai sini kita ukur pada bahu ni. Okey, ini ke sini dapatkan dulu 23. Dapatkan dulu 23 cm Ni 22 tambah 1 23 cm. Daripada 23 cm ni awak turun lagi 3 cm. Okey. So di sini baru kita bermula lisu kita. Okey, bahagian bawah ni lisu kita bukakan dia kiri dan kanan 1 cm. Okey, dan panjang lisu biasanya standard iaitu apa? 11 cm. Okey, sini Okey, so kat sini kita bentukkan lisu kita. Bentukkan lisu pemadan. Okey, dah dapat lisu pemadan kita macam ni Okey, dah siap. Okey, apa lagi yang belum siap ni? Kita punya baju dah congsam. Di bahagian hadapan dia macam ada garisan yang melengkung di sini So kita mulakan di sini. Kita nak melengkung ke sini. Sini biasanya kita ambil dalam 2 ataupun 3 cm Saya ambil dalam 2 cm dulu. Okey, untuk selisih dia. So kalau nak cantik kat sini kita pakai French curve lah Kita dapatkan keruk lekuk di sini. Di sini lurus je Di sini lurus. Sini lurus. Lepas tu di sini sorry. Mana tadi? Tak cantik pula. Saya salah pakai, terbalik. Okey, ni betul. Okey, di sini kita ambil di sini. Dia turun ke bawah. Lepas tu awak freehand kan sampai sini. Nampak tak? Okey, so saya dah siap saya punya lekuk untuk bahagian hadapan saya punya baju congsam saya. Okey, ada lagi yang tak siap ke? Ada lagi yang tak siap. Itu apa? Untuk baju congsam, biasanya kita kena ada juga bahagian lapik. Dia akan jadi satu keping dan bahagian depannya ada yang tutup sini. Satu lagi ada lapik di bahagian bawah ni So lapik ni kita akan trace balik nanti bentuk yang sama. Cumanya kita ambil di bahagian
pada pinggang ni, pada pinggang sini lapiknya awak ambil dari sini dalam berapa cm ni, dalam 5 cm ataupun 4 cm awak naikkan di sini. Okey, saya ambil 5 cm. Kemudian awak bentukkan dia bulat je kat sini. Sebab dia akan duduk di sebelah dalam sebelah dalam baju. Okey, so nampak tak? Okey, ni bahagian ni akan jadi lapik kita nanti. Okey, yang bahagian kepingan ni akan jadi lapik kita nanti Okey, nanti kemudian saya tunjuk gambar yang betul. Okey, ni dah siap kita punya pola bahagian hadapan. Okey, ni pola hadapan Cheongsam Cheongsam ada satu keping saja. Dan jangan lupa masukkan apa? Tanda ira lurus kita di mana. Nanti kita tak tahu mana ira lurus kita kat mana. So, pastikan dia lurus. Banyak kali saya tegur ira lurus tak lurus. Pastikan dia lurus. Okey, sekarang kita nak buat benda yang sama untuk bahagian belakang baju pola, baju Cheongsam kita. So, panjangkan dahulu garisan yang dah ada ni supaya sampai ke tepi betul-betul. Dan kita ulang balik step yang sama macam tadi. Okey, sebelum saya pergi kepada yang belakang, saya terlupa tadi. Kita ukur dahulu berapa garis leher kita ni, berapakah panjangnya. Kalau kita buat ukuran biasa, kita boleh guna tali pita ukur kan. Tapi sebab kita guna ukuran yang kecil ni, so awak kena guna ni jugalah Awak agak-agak je, awak gerak-gerak sikit lah. Maksudnya awak gerak di sini. Gerakkan pembaris awak pelan-pelan supaya dia mengikut garis melengkung tu Okey, so saya dapat sini 10 dalam 11.5. Saya dapat kat sini 11.5 Okey. So ini pun sama juga, kita kena ukur kan. Okey, berapa kita punya garis ni? Sampai sini 11. Lepas awak asak-asak sikit, awak ikutlah garisan ni. Sekejap kita buat. Setelah dapat 17, 18. Saya dapat 18.5. Catat dulu Okey. So sekarang kita buat bahagian belakang baju pula Sama juga tekniknya, kaedahnya, iaitu kita dapatkan bahu tadi berapa? Ingat lagi tak? Bahu tadi 1/6, leher mula-mula kita perlukan 6.7. Lepas tu kita perlukan bahu kita 18.5. Okey. Lepas tu sini kita dah salin tadi 20.2 jadi 22. Cepatlah sikit kerja kita. Okey. Pastikan tepi lurus 22. Kemudian sama juga ni ukuran pinggang kita tadi 20. Tadi 20 tambah 22, ni 16 tambah 4 20. Pinggang kita 20. Pinggang saya ni. Okey. Lepas tu bawah ni balik semula jadi 22. Okey. Lepas tu kita nak buat macam biasa juga. Kita nak buat bentukkan kita punya ni. Kita buat satu garisan yang lurus dahulu. Okey. Ini kita turunkan berapa tadi? Macam sama juga depan. Kita turunkan 2.5 cm untuk bahu kita. Dan kita cantumkan garis bahu kita dulu. Okey. Lepas tu ni kita nak bentukkan kita punya leher belakang. Biasanya kita ambil turunkan dia 1 cm Kalau kecil sangat mungkin boleh besarkan. Okey, jangan silap Ini 1 cm. Okey, lepas tu awak bentukkan dia. Okey, bentukkan bahagian belakang ni. Nak guna freehand boleh, nak guna pembaris macam ni pun boleh juga. Terpulang lah pada awak nak macam mana Maksudnya belakang ni ada bentuk lah sikit Maksud leher belakang kita Okey, lepas ni tadi kita dah ambil apa? Ini kita ambil ukuran yang standard macam depan juga. Ini standard ukuran dada kita iaitu 21. Tandakan 21 sampai mana. Okey, lepas tu kita bahagikan 2. Jadi 10.5. Kita masukkan 1 cm untuk bahagian keruk lengan di belakang. Lepas tu baru kita bentukkan kita punya garis keruk lengan kita Ini temukan dengan di sini. Tergerak pula. Okey, ni temukan di sini. Lepas tu terus bahagian melengkungnya. Okey, dah siap kita punya
bahagian belakang. Okey, so nanti kita kena ukur juga ni berapa ya. Okey, lepas tu kita dah ada tadi, tak ada tanda tadi kan, bahagian sini. So, saya cuma sambung saja. Bahagian dada ke pinggang, kita balikkan. Kita nak kawasan melengkung di sini. Ini pergi ke kita punya bahagian apa? Pinggang ke pinggul. Okey, biasanya pinggang ke pinggul ni dia akan kembang sikit sini ya. Okey. Lepas tu bawah tadi samalah juga macam kita buat yang mula tadi. Sepatutnya apa? Dia lurus sahajalah kat sini sepatutnya. Dia sama ukuran macam yang atas ni, 22. Tapi kita masukkan tadi berapa? Masukkan balik 4 ya. Masukkan balik 4 ataupun antara 2 ke 4 lah ya. Awak boleh masukkan balik semula ya. Okey, ni saya masukkan berapa cm ni? Saya masukkan dia 4 cm. Okey, boleh pilih 2 atau 4 lah. Kalau nak dia kecil bahagian bawah dia, boleh masukkan 4. Kalau nak tak nak sempit sangat, masukkan dia 2. Okey, so ni dah siap bahagian belakang kita. Bahagian belakang kita nanti akan ada zip di sini lah. Baju ni sendat, akan ada zip. So, kita belum masuk apa lagi? Lisu. Okey, lisu ni sama juga macam yang tadi. Iaitu kita kena, cuma tadi kita turun di sini 23 dahulu, turun lagi 3 kan. So, kalau untuk yang belakang, kita masih lagi ikut ukuran sama ni, 6.7 selari. Okey, ataupun boleh buat garisan daripada atas sini. Okey. Cumanya bila belakang tak ada apa, tak ada mercu dada, so kita ambil bersini turun 3 ya. Tak payah daripada atas ya, kita ambil sini turun 3. Okay, jadi lisu belakang akan lebih panjang lah ya. So kat sini kita ambil berapa tadi? 1 cm kanan, 1 cm kiri. So ini labuh dia berapa? 11 juga standard labuh lisu. Okay, so kat sini kita gariskan. Nampak gariskan di sini. So kita dah dapat kita punya lisu. Okay, dah siap bahagian belakang kita. So seterusnya kita akan buat kita punya tanda ira. Tanda ira, pastikan dia lurus dan kita labelkan ni apa? Ni pola bahagian belakang kita. Cheongsam. Berapa keping? Ni 2 keping. Sebab kita ada benda yang symmetrical. Jadi kita boleh letak tanda lipatan di sinilah. Okey, sebab kita ada zip, nanti kita gunting di sini ya. Okey, so ni dah siap untuk kita punya bahagian apa? Bahagian belakang. Okey. So kalau kita tak nak kita boleh juga kalau belakang ni jadi kalau kita pakai zip sorok, kita boleh tak buat atas lipatan ya, kita gunting kecil saja kita masukkan zip sorok. Tapi kalau tak pandai, jangan buat atas lipatan, kita hanya buat dia sebagai apa? Jadikan dia ada tulang di sini. Maka sini akan jadi 2 keping bukan atas lipatan lah. Okey. Boleh ini untuk kita punya bahagian badan kita dah siap. Okey, so kita pergi pada bahagian satu lagi, bahagian lengan. Okey, lengan kita perlu tahu ukuran berapa labuh lengan kita. Kita buat satu garisan lurus dahulu. Okey, labuh lengan kita berapa nanti? Kalau ikut asal ukuran yang ni adalah 25 So saya tandakan 25 dahulu untuk lengan saya. Daripada sini sampai sini 22. Saya tambah lagi 3, 25. So saya panjangkan di sini. Okey. Kemudian kita perlu tahu kepala lengan sampai ke ni 1/8 dada Kalau kita baca di sini 1/8 dada adalah bersamaan 10.5. So kita ambil di sini 10.5 saya di sini. Ini kita buat garisan. Okey, untuk demo untuk yang pola ni buat lengan 3/4 saja ya. Dengan suku saja. Okey, so dah ni. Ini adalah ukuran standard kita punya dada tadi yang sama macam sini. Sama sini 21 standard dada. So sini pun kita ambil 21. Dan kita gariskan melintang di sini. Okey. Garis melintang di sini.
Okey, untuk apa ni? Untuk kita nak bentukkan kepala lengan kita ya, sorry. So kat sini kita buat apa? Macam biasa kita ukur balik sini berapa kita dapat. Ini daripada sini ke sini saya dapat 23. 23 bahagi 2 dapat 11.5. Bagi 2 dinamakan A, B, C. 11.5 separuh 23 betul 23 bahagi 2 dapat 11.5. Okey, lepas tu yang A ke B kita bahagi lagi 2. Maksudnya kat sini kalau katakan 12 dapat 6. Bagikan sini. Kemudian kita keluarkan di sini 2 cm. 2 cm. Kemudian ini pun sama juga. B ke C kita bahagikan separuh dapat 6. Okay. Kemudian B kita turunkan 2 cm ke sini. Ini formula untuk kita dapatkan lekuk yang cantik lah. Turunkan 2 cm. Ini turunkan 2 cm. Lepas tu baru kita bentukkan keruk apa? Kita punya keruk lengan ni. Kita gunakan pembaris yang cantik lah sikitnya. Okay. So ni betul pastikan dia kena. Okay, tapi nanti kita kena ukur balik nanti ya. Supaya ni ukuran dia sama balik macam kita punya. Ni ya, ukuran kita sama balik dengan ukuran tadi ya. Kita punya lengan tadi. Okay, ni tadi kita lupa masuk 1 cm ya. Okay, saya gariskan di sini sampai di sini. Okay, so dah dapat bentuk keruk lengan kita. So saya akan ukur balik sini berapa. Pakai yang ukuran sama tadi ya. Kita ukur balik, kita dapat berapa di sini. Dia mesti ukurannya plus minus lebih kurang sama macam ukuran apa? Keruk depan dan keruk belakang kita nantilah ya. Okay, ni saya dapat 23 setengah. 23 setengah lebih kurang. Okay, tadi kita terlupa nak ukur yang sini ya. Yang depan kita ukur, belakang tak ukur tadi kan. Okay. Ini saya dapat 19.5. So macam nak tahu ni sama ke tidak? Awak kena kira balik 19.5 tambah dengan 18.5. Awak dapat berapa? 18, 38. So 38 ni kita bahagi dengan 2. Dapat berapa? 8 bagi 2, 6. 9. Ini dapat 19. Betul ke? Okay, so 19. So sepatutnya kat sini pun kita dapat apa? Dalam 19. Betul tak? Okay, 9 kali 2 18. Okay, so dapat 38. Betul So kat sini kita kena dapatkan berapa? Kita kena dapatkan dia dalam lebih kurang plus minus 19 ataupun 20 Okay, so kat sini saya dapat 23 tadi kan. Jadi maksudnya apa? Ni dah terlampau besar. So kita kena adjustkan dia nanti. Mungkin kat sini tak sesuai. Okay, kena adjustkan sikit. Supaya dia dapat ukuran yang betul-betul tepat lah dengan awak punya apa? Kita punya tak cukup landai. Okay, ni awak kena betul-betulkan lah sikit Okay, nanti awak pindahkan sikit ke supaya dapat dia 9 plus minus 19 lebih kurang Okay, lepas tu tak apa, nanti kita betulkan lah saya tak nak buang masa kat sini lama-lama. Okay, untuk ujung lengan ni kita buka dia. Kalau ikut kat sini 12.5. So ukurkan 12.5 di sini dan kita dapatkan lengan kita di sinilah 12.5. Okey, dah siap ni kita punya pola lengan kita. So kita masukkan kita punya apa? Ira lurus kita di sini. Ini apa nama ni? Inilah pola
Dengan kita perlukan 2 keping lah. Dan kita letakkan di atas lipatan di sini. Okay, so next saya akan tunjukkan cara buat dia punya collar. Collar Mandarin. Okay. Buat garisan lurus dulu. Okay, garisan lurus ni kita berapa panjang kita nak. Garisan lurus ni kita ikut pada ukuran, sebenarnya ukuran pada kita punya ni. Leher kita ni belakang ni tadi kita kena ukur Okay. Saya tak ukur tadi yang belakang leher saya berapa. Saya ukurkan belakang leher ni. Ukur belakang leher kita ni berapa. Tadi depan kita dapat 11.5 kan. Dalam 6, 7. Okay, 8 So belakang ni 8. Tuliskan 8 cm. Okay, hadapan dia 11.5. So kita buat tu garisan lurus. So awak tandakan dekat sini. Ini kita tinggi dia adalah 3 cm. 3 cm ni merujuk kepada tinggi collar tu sendiri Tinggi collar Cheongsam ni adalah 3 cm saja. Okey. So tadi kita tandakan berapa tadi? 8 cm dengan 11.5. 8 dengan 11.5 kat sini. Okey, so yang ini kita buatkan dia garis luruslah yang kat sini Awak pastikan pembaris awak lurus sini sudutnya. Dan awak gariskan di sini. Okay. So ini kita tandakan tadi bahagian apa? Bahagian ini adalah bahagian ini adalah bahagian leher di bahagian belakang Leher belakang kita. Ini bahagian leher hadapan kita. Ni yang tadi 11.5, ni yang 8 cm tadi Okay, so kita ukur kat sini 11.5 sampai sini. Okay. Okay, apa kita kena buat? Kita naikkan sini 0.5 cm. Di sini 0.5, naikkan 0.5. Lepas tu guna pembaris ni. Kita nak bagi dia naik ke atas sikit ni. Kalau tak cantik kita punya leher Cheongsam kita. Sini pun kita trim outer sikit. Kita ikut garisan baru ni. Okay, so kita akan dapat garisan baru kita yang inilah, yang ini So biasanya Cheongsam ni depan dia kita lengkungkan sikit, baru cantik. Okay, ni kita bahagian depan dia. Okay, bahagian leher hadapan ni yang panjang ni kita buat 3 bahagian. Sebab apa, kita akan gunting nanti. Okay, dan kita gunting dan kita akan tampal balik. Tapi kita akan tindihkan sedikit supaya dia bertindih, baru cantik lah. Kat sini kita akan tindih balik nanti dalam 0.5 cm kat sini So kat sini kita dapat dah kita punya leher collar Cheongsam kita. So kita dah siap buat pola untuk keseluruhan pola kita, iaitu pola ini apa kita labelkan tadi, pola Cheongsam kita pola Mandarin, pola collar Mandarin Ini kita punya GTB kita, garis tengah belakang leher kita Okay, so saya dah siapkan kita punya pola, bahagian collar, bahagian lengan dan juga kat sini kita ada bahagian hadapan. So saya nak awak cuba buat. Kalau ada soalan nanti kita boleh bincang kemudian. Okay, selamat mencuba.